Kalau bersih, jangan takut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan para pemimpin politik yang dibekukan akaunnya agar tidak menggunakan alasan agama dan kaum untuk mempertikaikan tindakan siasatan ke atas mereka. Menurut beliau, parti pembangkang cenderung menaikkan emosi para penyokong mereka dan mempertahankan parti daripada disiasat oleh pihak berkuasa. Sedangkan, kata Anwar, tekad kerajaan perpaduan dalam pemerintahan mereka sejak pilihan raya umum ke-15 lalu adalah untuk menyempurnakan tadbir urus dan tata kelola yang baik. Kerana itu, sebarang isu penyelewengan oleh kerajaan terdahulu perlulah disiasat secara sempurna dan saksama. Mana mungkin, mana-mana agama digunakan untuk mempertahankan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Apalagi Islam yang tegas menolak penyalahgunaan kuasa dan fasad dalam sistem yang berpunca terutamanya dari rasuah yang bermerajalela di negara kita. Itu gesaan saya supaya tidak perlu kita menekankan hal ini berulang kali, tetapi memerlukan kerjasama semua pihak. Beri ruang kepada badan-badan penguatkuasaan ini bertindak dengan tegas. Kalau bersih, tidak rasa takut. Semua war-war. Kita ini parti yang bersih dan mewujudkan kerajaan bersih. Sepatutnya kita sokong semua. Bagaimana harus kita bersihkan? Kalau tidak, kita berikan wewenang dan kuasa yang lebih kepada badan penguatkuasaan untuk menjalankan dan menyempurnakan tugas mereka. Katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Keadilan kemarin. Beliau mengimbas apabila akaun UMNO dibekukan Menteri Dalam Negeri ketika itu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mempertahankan profesionalisme Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam menjalankan siasatan. Sekarang pembekuan itu dilakukan terhadap akaun bersatu kerana jumlahnya besar dan dikaitkan beberapa keputusan kerajaan di bawah pimpinan beliau. Sepatutnya mereka bersiap untuk memberikan penjelasan yang mana perlu dan jangan ganggu badan penguatkuasaan seperti PDRM, SPRM, LHDN, bidasnya. Anwar menegaskan kerajaan perpaduan mempertahankan tekad yang sangat jelas iaitu menghentikan penyalahgunaan kuasa dan rasuah untuk menyelamatkan negara kita, merentas parti, kaum dan wilayah. Negara ini diambang kerosakan kerana ketelanjuran dan rasuah sudah menjadi sebahagian daripada sistem yang tidak mudah dirungkai. Setelah beberapa bulan dalam kerajaan, saya yakin masalah ini rumit dan sukar dirungkai. Pemimpin politik janganlah guna alasan agama, kaum untuk mempertikaikan tindakan membanteras rasuah. Perdana Menteri tidak menyebut mana-mana pihak, siapa makan cili, dia akan terasa pedasnya. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang baru-baru ini berhadapan dengan dakwaan bahawa partinya merasuah pengundi dengan pemberian wang ketika pilihan raya umum ke-15 lalu. Abdul Hadi mempertahankan tindakan tersebut sebagai sedekah yang dilakukan oleh orang awam dan bukan satu kesalahan. Menyanggah kenyataan Abdul Hadi, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat berkata sedekah atau sedekah bermakna sesuatu pemberian kepada fakir miskin dan seumpamanya, sama ada dalam bentuk wang ringgit, harta, makanan atau pakaian dengan niat bertakarub kepada Allah dan bukan untuk menunjuk-nunjuk sesama manusia dan bersikap riak. Beliau berkata bersedekah termasuk dalam 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah di hari perhitungan kelak. Sabda Nabi SAW iaitu seorang yang berbelanja dengan sedekah lalu disembunyikan perbuatannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Muttafaq alaih. Beliau mengingatkan bahawa adab bersedekah sangat mulia kerana perbuatannya dikira sebagai ganjaran pahala yang tinggi di sisi Allah. Kata Mujahid, perbuatan mulia bersedekah boleh terbatal dengan membangkit-bangkitkan kebaikan pelakunya dan meminta balasan. Saya menasihati semua pihak khususnya pimpinan parti politik Islam yang terdesak mencari dalil agar berhenti dari mencemari amalan baik bersedekah. Bersedekah ada adabnya dan mengungkit dengan bersyarat supaya menyokong parti tertentu dalam PRU pastinya tidak ada kena-mengena dengan maqasid sedekah, yakni tujuan syariat dalam bersedekah. Memberi rasuah politik dan bersedekah bezanya umpama langit dan bumi. Rasuah itu keji, manakala bersedekah amalan yang terpuji. Para pentaksub tegar, janganlah mempertahankan kekejian ini. Kembalilah kepada hadis dan ayat-ayat Al-Quran untuk mendapat petunjuk tentang erti bersedekah dan adab-adabnya. Tolong jangan cemari kemuliaan bersedekah dan peliharalah nama baik Islam.
Menurut Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, rasuah adalah rasuah. Tidak kira bagaimana seseorang itu memilih untuk menggambarkannya kerana undang-undang jelas mentakrifkan apa yang dimaksudkan dengan pembelian undi. Seksyen 10(a) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 adalah sangat jelas dan apa jua istilah awam digunakan mempertahankan hujah adalah tafsiran peribadi semata-mata. Sama ada ia sedekah atau sumbangan, undang-undang menganggapnya sebagai rasuah yang dibayar kepada pengundi. Tidak kira sama ada pengundi memintanya atau tidak, katanya seperti dipetik Astro Awani. Azam menegaskan bahawa Seksyen 10(a) mentakrifkan secara terperinci perbuatan rasuah sebelum, semasa dan selepas pilihan raya yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh calon sendiri atau oleh wakil bagi pihaknya. Dalam pada itu, SPRM sedang mencari 90 individu yang didakwa mungkin menerima apa yang dikatakan sedekah oleh Abdul Hadi. Itu baru cerita tentang rasuah yang bernama sedekah. Jangan lupa bersatu dan PAS bersama dalam Perikatan Nasional. Berani kerana benar.